Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, masih lagi kita dapat meneruskan bacaan kitab yang mulia pada majlis yang ke-21, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pada sesi yang lepas, kita sudah membahaskan berkaitan dengan perkara-perkara yang membabitkan halal bagi seorang perempuan yang haid, ketika mana mereka itu, perempuan yang haid, suci daripada haid. Kemudian sebelum daripada mereka itu mandi, apakah perkara-perkara yang halal boleh untuk dilakukan, dan apakah perkara-perkara yang masih yang masih diharamkan oleh syarak ke atas perempuan haid untuk melakukan sedemikian rupa. Maka pada sesi kali ini, insya-Allah kita masih lagi menyambung kepada matan Al-Muhadzab yang disebutkan secara umumnya berkaitan dengan perkara yang halal dan perkara yang haram ketika mana seorang perempuan itu selesai daripada haid dan sebelum dia itu mandi. Maka sambung kata Imam An-Nawawi, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, walau tayammamat wa sallat faridatan wa qulna yajuzul wata'u ba'daha falam yata' hatta kharaja waqtu tilkal faridatu fahal yahillul wata'u bidhalika tayammumi fihi wajhan. Jadi sekarang ni membahaskan berkaitan dengan berkaitan dengan seorang perempuan yang bertayamum kerana tidak ada air selepaslah perempuan itu selesai haid. Kemudian dia melaksanakan sembahyang fardu. Kemudian kita kata selepas sembahyang fardu itu boleh seseorang perempuan itu diwati oleh suami dia. Kemudian sekarang ni masalah, kalaulah dia sudah tayamum, kemudian dia sudah sembahyang dan dia tidak wati, suami dia tidak wati, sudah tidak wati sampai keluar waktu sembahyang yang dia tayamum. Contoh, dia tayamum untuk sembahyang isyak, panjang sangat isyak, tayamum untuk sembahyang zuhur, jadi dia pun sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, kalau ikutkan harus boleh suami mewati dia. Tapi sekarang ni suami memilih tidak mewati sampailah keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Adakah masih halal bagi suami mewati isteri dia dengan tayamum hak tadi, ataupun kena tayamum yang baru? Itu isu dia.
Maka kata mu'alif rahimahullah, walau tayammamat. Dan jikalau tayamum ia perempuan yang haid. Wasallat, ataf kepada tayammamat. Dan sembahyang ia perempuan yang haid. Sembahyang faridatan, akan sembahyang fardu. Okey. Wa qulna, dan berkata oleh kitanya, maqulul qawl bai qulna yajuzul wat'u ba'daha ba'da faridah, ataupun ba'da salati al-faridah. Harus oleh fa'il, oleh bersetubuh, harus bersetubuh ba'daha ba'da salatil faridah, selepas daripada sembahyang fardu. Itu yang kita telah bahas dululah. Okay? Seorang itu dah selesai haid, kemudian nak mandi, tidak ada air. Kemudian dia bertayamum. Selepas dia bertayamum, dia pun sembahyang fardu. Apa-apalah sembahyang fardu. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Yang zuhur kita buat tadi hanya contoh. Kemudian selepas dia itu, suami dia nak wati dia. Boleh tak? Boleh. Kita katalah pada sesi yang lepas. Kemudian tafi' masalahnya, falam yata', maka tidak sama sekali mewati ia oleh suami. Suami tak wati langsung lepas dia sembahyang tu. Hatta sehinggalah kharaja waqtu tilkal faridati, sehingga keluar ia oleh fa'il waktu tilka mudhafu ilaih al-faridati badal bagi tilka. Sehinggalah keluar oleh waktu demikian sembahyang fardu. Keluar waktu zuhur, masuk asar. Keluar waktu asar, masuk maghrib. Keluar waktu maghrib, masuk isyak. Keluar waktu isyak, masuk maghrib, masuk subuh. Keluar waktu subuh, masuk waktu syuruk. Jadi tak wati. Isu dia mana? Fahal yahillul wat'u bidzalika tayammumi. Maka adakah halal oleh wati, fa'il bagi yahillu? Halalkah oleh wati dengan demikian at-tayammum? Tayammum mana? Tayammum yang dia sudah buat pada untuk sembahyang sembahyang fardu. Contoh fardu zuhur, dia nak sembahyang wajib mandi sepatutnya, dia tak ada air, maka dia pun tayammum. Bila dia tayammum, lepas pada tayammum dah sembahyang fardu, suami dia tidak wati sampai keluar waktu. Maka adakah lepas keluar waktu tu suami dia nak wati, boleh tak dengan tayammum hak tadi ataupun kena tayammum yang baru? Maka fihi ay fi hadha, itu wajhani, dua pandangan ashab. Ada dua jawapan daripada al-ashab asy-Syafi'iyah. Hakahuma telah menghikayatkan akan kedua-duanya wajhaini. Kembali kepada wajhaini. Wajhan itulah maf'ul bih bagi haka. Siapa hikayat? Fa'il. Asy-Syaikhu Abu Hamidin. Hamidin mudhafun ilaih. Syekh Abu Hamid. Wal Mahamili, dan Imam Al-Mahamili fi kitabaihi, dalam kitab kedua-duanya. Fi kitabaihi, pada dua kitabnya, dua kitab Al-Mahamili. Kitab dia lah. Tak tahu tak sebut. Wal Fawrani, dan Imam Al-Fawrani. Wa ghairuhum, dan selain mereka itu Abu Syekh Abu Hamid Al-Mahamidi Al-Fawrani. Fi akhiri babit tayammumi, pada akhir bab tayammum. Makna ada dua khilaf. Ada yang kata tidak boleh. Ada yang kata boleh dengan tayamum hak tadi. Ada yang kata tak boleh, kena tayamum yang baru. Ada dua pandangan ashab. Wa hakahuma, dan telah menghikayatkan akan keduanya wajhaini. Aidan juga, aidan ay kama hakahuma asy-Syaikh Abu Hamid ila akhirih. Siapa lagi menghikayatkan pandangan ni? Fa'il. Sahibul Hawi, ay al-Hawil Kabir. Pengarang kita Al-Hawil Kabir, iaitu Al-Imam Al-Mawardi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akharuna, dan selain mereka itu, macam-macam lagi. Kemudian pandangan sahih daripada dua wajah, dua pandangan ashab itu yang mana satu? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mentarjihkan as-sahihu, bermula pandangan yang sahih ialah khabar jawazu dhalika tayammumi. Harus oleh demikian, bukan. Jawazuhu tu kembali kepada al-wat'i. Jawazul wat'i ay bitilka tayammumi. Harus oleh wati, itu idhafat masdar kepada fa'il, dengan demikian tayammum. Harus, tak ada masalah. Kenapa? Ilat baik kata jawaz. Lianna khurujal waqti, kerana bahawasanya keluar waktu itu la yazidu 'alal hadathi,
tidak menambah ia khurujul waqti, keluar waktu tu, alal hadathi, tidak menambah atas hadas. Bukan bermaksud kalau kedua waktu bertambah hadasnya. La yazidu alal hadath, ay la yazidu khurujul waqti. Keluar waktu itu tidak menambahkan ia keluar waktu atas hadas. Maknanya hadas ini tidak ada kaitan dengan khurujul waqti dari sudut tambah kurang dan sebagainya. Tidak ada kaitan. Bahkan kalau perempuan haid tadi, dia berhenti waktu zuhur, kemudian dia tidak mandi dan tidak tayamum sampai masuk asar dan dia tidak sembahyang, adakah hadas tadi sama ke ataupun beza? Sama je. Iaitu dari sudut hadathul haid. Masih baki hadas haid. Haid sudah berhenti, tapi hadathul haid tidak lagi berhenti. Masih berbaki. Sehinggalah dia mandi ataupun tayamum ganti kepada mandi. Maka sebab itulah diharuskan kepada suami untuk mewakti isteri yang setelah tayamum pada waktu pertama, iaitu waktu zuhur umpamanya, kerana sembahyang zuhur. Selepas waktu asar, masuk waktu asar, sebelum dia sembahyang asar, dia wati dengan suami dia dengan tayamum tadi. Boleh. Tu Wathani ay wal qawlu thani. Bermula pandangan yang kedua ialah khabar la yajuzul wat'u, tidak harus oleh wati. Tidak harus, tidak boleh, makna haram lah. Illa melainkan bermakna yajuzul wat'u. Harus wati itu bitayammumin jadidin, dengan tayamum yang baru, ia tayamum. Tayamum baru boleh. Mana tayamum yang tadi tidak boleh dipakai untuk bersetubuh, untuk wati, hanya untuk sembahyang saja. Okey. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala pun hurai sikit. Qala sahibul hawi, telah berkata oleh pengarang kitab Al-Hawil Kabir, iaitu Imam Al-Mawardi radhiyallahu taala anhu, wa bihi ay wa bihadzal qaul tsani, dan dengan ini qaul yang kedua ni yang mengatakan tak boleh wati tu, siapa yang kata? Qala Ibnu Suraijin, telah berkata ia oleh Ibnu Suraij. Ibnu Suraij kata tak boleh. Kemudian waqtarahu asy-Syaikh Abu Hamidin, telah memilih akan al-qaul tsani yang kata tidak harus wati tadi, oleh fa'il asy-Syaikh Abu Hamidin, Syekh Abu Hamid. Sebab apa dia kata tidak sah kena tayamum yang baru, tidak sah tayamum tadi? Lianna dukhulal waqti rafa'a hukmat tayammumi, kata dia. Kerana bahawasanya masuk waktu itu, dukhulal waqti idhafah masdar kepada fa'il. Dukhula isim lianna, al-waqti mudhafun ilaih, rafa'a khabar lianna. Kerana bahawasanya masuk waktu itu, rafa'a mengangkat ia masuk waktu akan hukmat tayammumi. Hukma maf'ul bih. Akan hukum at-tayammumi mudhafu ilaih, hukum tayamum. Jadi seolah-olah pandangan yang kedua yang mengatakan haram wati melainkan dengan tayamum baharu ialah dia qaidkan tayamum itu pada waktu yang zuhur, contohnya dia qaidkan dengan waktu. Makna selagi mana tidak digunakan tidak digunakan untuk wati pada waktu zuhur, yang mana tayamum itu untuk sembahyang zuhur, sehingga keluar waktu, maka dia perlu tayamum lain. Kerana apa? Kerana masuk waktu itu menurut mereka mengangkatkan hukum tayamum. Bila mengangkatkan hukum tayamum, maka dia seolah-olah berhadas baliklah. Berhadas balik, ada lagilah baki haid, hadas haid tu. Ada lagilah hadas haid tu. Maka dia kata kena ulang balik, kena perbaharui tayamum. Itu pandangan yang kedua lah. Walihadha ay walihadha ta'lil, boleh juga. Dan dengan ini ta'lil, dengan ini illah. Ataupun walihadha, ambil sikit panjang, walihadha dukhulil waqti rafa'a hukman. Ataupun walihadha kauni dukhulil waqti rafa'a hukmat tayammumi ni. Maka dengan sebab illah inilah tajibu i'adatut tayammumi, wajib oleh mengulang akan tayamum. I'adatu fa'il tajibu, hu mudhafun ilaih, idhafah masdar kepada maf'ul. Mengulang akan tayamum lis-salatil ukhra, untuk sembahyang yang lain. Al-ukhra sifat as-salah. Jadi kalau kita kan dalam mazhab Asy-Syafi'i, contoh zuhur kita tayamum, kita pun sembahyang.
Kemudian nak semayang fardu lain, kena tayamum tak? Semayang nazar contohnya. Tayamum lain tak? Tayamum lain. Semayang asar contohnya. Tayamum lain? Tayamum lain. Sebab apa? Sebab, orang panggil apa? Sebab dia sudah mengangkat hukum tayamum. Dengan sudah mengangkat hukum tayamum dengan memakai tayamum tersebut untuk semayang fardu yang satu. Lepas tu yang nak semayang fardu kedua, kena pakai tayamum lain lah. Kerana sudah terangkat hukum tayamum tadi. Kembali kepada hadas. Kemudian tayamum semula, maka dia sudah mengangkat hadas. Lepas tu sekali, mari balik hadas. Bila nak semayang yang lain. Gitu. Itulah seterusnya. Kecuali semayang sunat sahaja. Tu Wa hadzal istidlal, maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengkomentar, dia kata wa hadzal istidlalu dhaifun aw batilun. Maka dia kata bermula ini istidlal, bermula pendalilan ini. Pendalilan yang mengatakan bahawasanya tidak boleh suami mewati isteri yang sudah bertayamum pada waktu zuhur untuk sembahyang zuhur dan keluar waktu nak mewati juga pada tayamum yang zuhur tadi, tak boleh kerana keluar waktu itu mengangkat ke hukum tayamum. Dia kata istidlal begini, pendalilan penghujahan begini, dhaifun, dhaif, khabar li anna. Khabar li anna pula dah. Dhaifun, khabar hadha. Hadha tu mubtada, al-istidlalu badal. Badal kul. Kul minal kul. Au ataf kepada dhaif. Ataupun kalau tak kata dhaif, batilun, batil. Lagi teruk. Tak betul. Bapa dhaif, kenapa dia dhaif, kenapa dia batil? Li'anna tayammuma, kerana bahwasanya tayamum itu isim li'anna. Li'anna tayammuma la yabtulu bi khurujil waqti, tidak batal ia at-tayammum tu dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada at-tayammum. Tidak batal lah oleh tayamum itu bi khurujil waqti, bisa babi khurujil waqti, dengan sebab keluar waktu. Siapa yang kata keluar waktu baru batal? Kalau contoh waktu zuhur, kita semayang zuhur. Kemudian selepas semayang zuhur, kita nak semayang qada zuhur. Qada zuhur wajib tak? Wajib. Masuk waktu tak? Tak masuk waktu pun. Tak ada kaitan dengan waktu. Bila masuk qada ada waktu pula. Qada boleh bila-bila masa. Tapi kena tayamum lain tak? Kena tayamum lain. Jadi tayamum sekarang ni, tayamum lain ni tidak berkaitan dengan khurujul waqti, dengan keluar waktu, tidak ada kaitan. Yang ada kaitan suruh tayamum lain ni ialah bila nak semayang lain, semayang fardu lain, semayang fardu zuhur, semayang qada zuhur, qada subuh dan sebagainya. Walihadza, dan kerana inilah, walihadza ay walihadza ta'lili, ataupun walihadza kaunut tayammumi la yabtulu bi khurujil waqti lahu. Halahu ni ay yajuzu lahu, harus baginya bagi seseorang asy-syakhsi ay yusalliya, bahawa bersemayang ia seorang bihi dengan tayamum tadi, maf'ulun bih, akan barang, yakni semayang, sya'a yang berkehendak ia, ay sya'ahu yang berkehendak ia seorang, hu akan dia akan minan nawafil, bayan bagi daripada semayang sunat, alal madhabi, atas pandangan kuat madhab. Madhab bukan madhahib. Kalau nuskhah saya madhahib, kita tengok nuskhah lain madhab. Silaplah nuskhah tabak darul hadis. Kalau boleh eloklah beri daripada tabak darul hadis. Sebab dia ni banyak silap. Kita ni tak apalah, kita ni murah-murah ikutlah ada orang nak bagi je. Cetakan bagus-bagus sikit majmuk ni. Mahal majmuk pun. 1,000 lebih. Maka dengan sebab kita kata tayamum itu tidak kait dengan keluar waktu baru batal, maka sebab itu kita kata lepas sembahyang zuhur boleh dia tu buat sembahyang sunat beratus ribu sekali pun. Hatta termasuk sembahyang jenazah, kerana sembahyang jenazah fi maqamin nafli, pada maqam sembahyang sunat. Jenazah pun nak sembahyang 1000 kali pun boleh. Kecuali sembahyang fardu ain saja. Fardu contoh zuhur, qada dan sebagainya. Tu kena tayamum yang lain. Tu. Begitu juga ni illah Imam Nawawi, sebab itu kita boleh sembahyang sunat banyak. Kalau kita pagi had tadi sama juga. Lepas sembahyang zuhur kalau nak sembahyang fardu lain kena tayamum juga. Sedangkan contoh sembahyang lain tu sembahyang qada. Sedangkan sembahyang qada tidak ada waktu baginya. Boleh bila-bila masa kecuali waktu tahrim saja. Kecuali waktu tahrim tu pun kalau qasad untuk buat qada di waktu tahrim secara sengaja.
Dia boleh buat waktu lain, dia sengaja pilih waktu tahrim. Itu baru haram. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, memang dia nak segerakan qada tanpa qasad untuk dia buat, memang buat untuk waktu tahrim, maka tu tak ada masalah. Kata muallif rahimahullah, kama sabaqa, seperti mana barang yang telah terdahulu ia barang. Iaitu dalam bab tayamum lah. Gila bab tayamum sendiri dalam kitab Al-Majmu' membahaskan berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan tidak perlunya ulang tayamum kalau nak sembahyang sunat. Kemudian kata muallif rahimahullah al-Imam an-Nawawi radhiyallahu taala anhu, walau adimatil ma'a wat turabah. Adimat di sini kalau ikut terjemahnya, dan tidak sama sekali meniadakan ia perempuan akan air dan juga tanah, debu tanah. Adimat sini makna lam yajidhu. Makna tidak menjumpai ia. Terjemah gitu Dalam kamus adima bermakna lam yajid, bukannya meniadakan. Sebab dia kan muta'addi, nampak pelik meniadakan air kat mana? Adimat ai lam tajid. Tidak menjumpai ia perempuan haid akan air, maf'ulun bih, ataf dan juga tanah. Tanah tak jumpa, air tak jumpa, sedangkan dia ni sudah kering haid. Cuma nak mandi tak ada air, nak tayamum tak ada tanah. Tu macam mana? Sallat al-faridata, niscaya hendak sembahyanglah ia oleh perempuan haid tadi, al-faridata akan sembahyang fardu. Dia wajib sembahyang fardu, wajib juga. Tapi lihurmatil waqti, kerana menghormati akan waktu. Ni sembahyang hormat waktu ni. Jadi sembahyang hormat waktu ni kerana banyak sebab. Antaranya kerana tidak ada air dan juga tanah. Ini dua alat suci untuk sembahyang tak ada. Maka disuruhkan sembahyang juga, tapi hormat waktu. Dengan makna hormat waktu, nanti kalau tak ada air, kena qada semula lah. Ataupun terluput salah satu daripada syarat sah sembahyang. Dan kita keadaan itu, kita tidak ada jalan lain melainkan sembahyang dalam keadaan begitu. Kita pun sembahyang hormat waktu. Nanti qada balik kalau di luar waktu, mengulang balik, mu'adah, i'adah balik kalau masih dalam waktu. Itu fungsi sembahyang hormat waktu. Dan sembahyang hormat waktu tidak boleh dan haram hukumnya sembahyang kalau kita menyangka bahawasanya kita boleh sembahyang ketika lepas sampai di destinasi. Contoh kita bawa kereta. Kita bawa kereta jam, contohnya. Jam. Kita bawa kereta daripada Terengganu nak pergi Kelantan, jam. Dah lah jam, nak keluar sembahyang tepi jalan pun tak boleh juga. Bahaya contohnya. Jam ni. Kita anggap kata, sempat sampai ni. Kalau jam begini ni sempat sampai. Waktu tu tidak boleh dia melakukan sembahyang hormat waktu, tak boleh. Sembahyang hormat waktu dilaksanakan bila mana tak boleh nak laksanakan sembahyang di waktunya dengan memenuhi syurut rukun-rukunnya dan syarat-syarat sahnya. Tu sembahyang hormat waktu. Antara salah satu masalah hormat waktu ni. Kama sabaqa, seperti mana telah terdahulu ia barang. Wala yajuzul wat'u hatta tajida ahadat tahuraini. Dari sudut wati lah ke mana? Boleh tak wati? Dia kata la yajuzu, tidak harus ia, yakni haram. Haram oleh al-wat'u, oleh wati. Jadi setubuh suami tak boleh waktu tu kerana tidak ada air dan tidak ada tanah untuk mengangkatkan hadas haid itu. Kena tunggu sekejap. Hatta sehinggalah tajida, menjumpai ia perempuan ahadat tahuraini, ahada maf'ulun bih wa huwa mudhaf, at-tahuraini itu mudhafun ilaih, akan dua alat suci, iaitu air dan juga debu tanah. Bila dah jumpa, maka dia tayamum untuk setubuh, boleh. Kalau dah jumpa air, dia mandi untuk setubuh, lagi boleh lah. Tu. Dan pandangan yang mengatakan bahawasanya tidak boleh dan tidak harus untuk wati inilah, hadha huwa sahihul masyhuru. Hadha al-qaul, bermula ini qaul inilah, huwa ialah, itu dhamiru faslin, khabar as-sahihu ialah pandangan yang sahih. Lagi pula khabar kedua, al-masyhuru, pandangan yang masyhur. Kerana kadang-kadang pandangan sahih tapi tidak masyhur. Pandangan dhaif tapi masyhur. Contoh sifat 20 tu.
Pandangan rajihnya 13 sifat tapi tidak masyhur. Pandangan marjuh 20 sifat tapi masyhur. Tu wa bihi ay wa bihadzal qaul, dan dengan ini qaul qata'al jumhur, telah memutuskan ia oleh jumhurul ulama. Majoriti ulama mengatakan bahawasanya kalau tidak ada air dan tidak ada tanah, maka sembahyang hormat waktu dan suami tidak boleh menyetubuhi dia lagi. Wa hakal Jurjani fil muayati, dan telah menghikayatkan cerita oleh Al-Jurjani fa'il fil muayati dalam kitab Al-Muayah, wa sahibul bayani, dan pengarang kitab Al-Bayan. Al-Bayan ni Syekh Imrani. Al-Bayan ni juga dia mensyarahkan Al-Muhadzab. Dia mensyarahkan dan merungkaikan kemusykilan dalam Al-Muhadzab juga. Mana Al-Bayan itu syarah pertama lah zahirnya, syarah pertama pada Al-Muhadzab. Sebab tu yang Imam Nawawi boleh nukil. Mana Imam Nawawi hidup selepas dia. War-Rafi'i, dan Imam Rafi'i dia mahikayat maf'ulun bih, akan wajhan, akan satu pandangan ashab syadzan, yang syadz ia wajah itu. Annahu, bahawasanya nyonya suami ataupun bahawasanya nyonya sya'an yajuzu khabar anna, harus oleh fa'il al-wat'u, harus oleh semayang, oleh wati, kas-salati ay wa dhalika jawazul wat'i thabitun kas-salati ay ka jawazis salah. Seperti mana semayang. Jadi khilaf ulama, boleh wati ataupun tidak. Pandangan yang sahih kata boleh wati. Tak boleh wati, silap. Tak boleh wati kalau tak jumpa air, kalau tak jumpa tanah. Pandangan yang syadz. Syadz ni makna dhaif lagi pula tidak boleh diikuti. Syadz ialah boleh wati macam boleh semayang. Itu syadz lah. Tidak boleh diguna. Maka yang sahihnya, pandangan yang sahih boleh digunanya ialah kita tidak boleh wati, seorang suami tidak boleh wati ketika isteri itu selesai haid dalam keadaan belum mandi kerana tidak ada air dan belum bertayamum kerana tidak ada debu tanah yang suci, maka kena tunggu sampai salah satu alat suci itu ada. Habis. Qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun kata pandangan syadz ni, wa hadza ay wa hadzal qaul syadz, ataupun wa hadzal wajhu syadz, dan bermula ini wajah yang syadz ni laisa bi syai'in, tidak ada apa sesuatu pun, makna tak diambil kira lah. Tak ambil kira, abaikan saja. Tu. Qala al-muallif rahimahullah, kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, qala ashabuna, telah berkata oleh ashab kita asy-Syafi'iyah, wal muqimatu fi hadza kal musafirati, dan bermula perempuan yang bermukim. Bermukim ni apa dia? Tinggal satu tempat di luar ataupun di melebihi 4 hari 4 malam. Kalau musafir tinggal satu tempat mengurangi 4 hari 4 malam, kurang 4 hari 4 malam. Tu musafir. Kalau mustautin duduk di masa yang lama lebih 4 hari dan seterusnya, dan duduk menetap di situ dalam 2 musim lah. Musim panas, musim sejuk. Mana dia nak menetap situ, dia nak simpan mayat di situ dan sebagainya, itu mustautin. Kalau mukim ni makna duduk dah lama mana pun, 400 tahun sekalipun, dia akan qasad untuk balik satu hari nanti. Itu mukim. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata muallif, dia kata apa? Perempuan yang bermukim pada masalah ni sama macam musafir. Maka fa-idza adimat tafri', fa-idza adimatil muqimatul ma'ah, maka jikalau tidak mendapati ia oleh perempuan mukim, fa'il maf'ul bih, tak menjumpai al-ma'a, akan air, au kanat, atau adalah ia perempuan al-muqimah tadi maridatan, sakit, au jarihatan, ataupun dia itu ataf kepada maridatan. Maridatan tu khabar kanat, ataupun luka yakni luka yang tak boleh kena air. Maka kalau begitu, fatayammamat, maka hendak bertayamumlah ia perempuan muqimah itu. Bila dah fatayammamat, halal wat'u, halalah oleh wati. Sama juga. Mukim ke musafir sama saja. Dari sudut nak menghalalkan wati itu, kalau tak ada air ataupun dia itu sakit dan sebagainya sampai tak boleh kena air. Maridatan ni maknanya tak sampai tak boleh kena air lah. Sakit sampai tak boleh kena air, luka sampai tak boleh kena air, maka dia pun bertayamum, maka halalah suami itu mewati dia. Wa in kana salatuha yajibu qada'uha.
Wa in kana salatuha yajibu qada'uha. Yang kata halal wati dengan sebab tayamum itu, meskipun adalah, kalau ikutkan kanat lah, lebih moleknya kanat, sebab salatuha tu isim dia, isim kanat. Salatu isim kanat, wa huwa mudhaf, ha tu mudhaf ilaih. La'alla as-sawab kanat lah. Kanat salatuha, meskipun adalah sembahyang nyonya muqimah tadi, yajibu qada'uha, wajib tu khabar kana, wajib oleh qadanya, qada sembahyang tadi. Mana taswir yang kata seorang bermukim yang tak jumpa air, kemudian dia tu bertayamum, kena ulang semula dia punya sembahyang, iaitu kalau dia bermukim, dia duduk di tempat itu pada mana setahun tu ghalib ada air. Faham? Setahun tu ghalib ada air. Contoh, dalam setahun tu ada air di tempat tu 8 bulan. 4 bulan dia tak ada air. Maka dia panggil orang yang berada di tempat yang ghalib ada air. Bila orang itu berada di tempat ghalib ada air dan sekarang ni dia tayamum, maka perlu wajib dia ulang balik nanti. Dia iadah balik kalau masih dalam waktu. Dia wajib qada balik kalau di luar waktu. Sebab tu dia kata walaupun dari sudut sembahyang perlu qada, tapi nisbah wati halal. Tu. Kerana di anna taharataha. Sebab apa boleh halal wati meskipun nanti kena qada sembahyang balik? Di anna taharataha, kerana bahawasanya taharah orang mukim tadi khabar sahihatun, sah. Jadi tayamum yang dibuat tu sah tak? Sah. Maka boleh jima'. Taharah yang dia buat tadi sah tak untuk sembahyang? Sah. Tapi kena ulang balik nisbah dia ni sekarang berada di tempat ghalib ada air. Tapi nisbah taharah yang dia buat tu sah. Cumanya perlu ulang. Sebab ghalib ada air. Tu. Apatah lagi dia itu mukim dan berada di tempat yang kurang ada air. Ada air 3 bulan saja. 9 bulan lagi tak ada air. Tu. Tu ghalib tak ada air lah. Ghalib tak ada air tidak perlu qada. Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah maha mengetahui. Okey, selesai. Sambung qala al-muallif rahimahullah, maka sekarang ni Imam Nawawi nak menyimpulkan mazhab-mazhab ulama berkaitan dengan wati orang haid. Kita kembali kepada wati perempuan haid. Dia nak buat kesimpulan lah. Far'un, ay hadha far'un, ini suatu furu'. Fi madhahibil ulama'i, pada mazhab-mazhab pandangan-pandangan ulama. Madhahibi itu jar majrur wa huwa mudhaf, al-ulama'i mudhafun ilaih. Mazhab ulama tu fi wata'il haidi, pada mewati akan perempuan yang haid. Al-haidi mudhafun ilaih, wat'i jar majrur, idhafah masdar kepada maf'ul. Bila yang kata wati haid ni, idza tahurat qabla al-ghusli. Kita bukan nak bahas wati orang haid secara terus dah, sebab kita sudah bahas dah apa hukum perempuan suami mewati isteri ketika haid. Ijma' kata haram. Sekarang ni masih lagi suami berwati dengan isteri, tapi selepas dia suci sebelum mandi. Itu isu dia. Boleh ke tidak? Idza tahurat, apabila suci ia haid, perempuan haid, iaitu suci dengan makna tidak ada darah, sama ada di luar zahir, dan bila dicek dengan kapah di dalam farah pun tidak ada putih belaka, maka dia panggil suci lah. Qabla al-ghusli, sebelum mandi, tapi belum mandi. Boleh tak dia tu wati? Jadi khilaf ulama kita kata itu, bahawasanya pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tetap haram. Maka dia pun sebut qad dzakarna, qad litahqiq, qad dzakarna anna madhhabana tahrimuhu hatta taghtasila. Qad, sungguhnya, dzakarna, telah menyebutlah oleh kami, anna madhhabana, madhhaba isim anna, na mudhafu ilaih, tahrimu khabar anna, hu mudhafu ilaih. Gitu bahawasanya madhhab kita, siapa madhhab kita Imam Nawawi sebut ni? Madhhab kita, madhhab dia Syafi'i lah. Kata tahrimuhu tahrimul wat'il haid, kembali kepada dhamirnya wat'il haid. Haramlah tahrimuhu tahrimu wat'il haid, haram mewati akan orang haid, hatta, sehingga mana boleh jadi halal hingga bila taghtasila, sehingga mandi ia perempuan yang haid itu. Kalau dah mandi barulah halal, kalau tak mandi tak halal wati lagi. Gitu. Ataupun au tayammama yatayammamu tayammuman,
yatayammamani, yatayammamuna, tatayammamu, tatayammamani. Tu tasrif fi'il mudhari'. Jadi tayammama apa? Tayammama ay hiya. Hiya tayammama, tayammama yatayammamu, yatayammamani, yatayammamuna, tatayammamu. Tayammum hiya. Ataupun bertayamum ia haid haitsu dengan sekira-kira yasihhu tayammum, sah oleh tayamum lah. Janganlah tayamum itu tidak sah kemudian kita wati. Ni dah tayamum ni padahal tak sah, tak boleh lah. Mestilah tayamum tersebut sah. Bila tayamum tersebut sah, barulah sah untuk wati. Okey, dua cara. Makna mazhab kita haram bersetubuh dengan haid kecuali dia buat salah satu daripada dua benda. Pertamanya, mandi kalau ada air. Kalau tak ada air, bertayamum. Jangan gini, ada air pi tayamum, tak sah. Kerana tayamum tidak akan dikira kalau ada air. Wa bihi ay wa bihadzal qaul min tahrimihi hatta taghtasila aw tatayammama ni. Qala, telah berkata ia jumhurul ulama'i, oleh majoriti ulama. Majoriti ulama kata hukumnya haram. Kadza hakahu al-Mawardi 'anil jumhuri. Demikianlah kadza ay kadza tahrimihi hatta taghtasila ila akhirih tu. Hakahu, telah menghikayatlah akan hadzal qaul oleh fa'il al-Mawardi 'anil jumhuri, daripada majoriti ulama. Wa hakahu, dan telah menghikayatlah akan hadzal qaul oleh Ibnul Munzir fa'il. Oleh Ibnul Munzir juga. Dia nukil daripada siapa? An Salim bin Abdullah wa Sulaiman bin Yasarin. Sulaimana mamnu' min as-sarf. Wa Zuhri wa Rabi'ata mamnu' min as-sarf. Wa Malikin wa Thawri wa Laythi wa Ahmada mamnu' min as-sarf. Wa Ishaqa mamnu' min as-sarf. Wa Abi Thawrin. Thumma, habis. Banyak tu. Dia nukil daripada pandangan Imam Malik pun kata haram, Imam Ahmad pun kata haram, Imam Abu Hanifah saja sehari dia ada isu. Tu. Termasuklah Imam Syafi'i kata haram jugalah. Thumma, kemudian qala Ibnu Munzir. Selepas dia nukil-nukil, Imam Ibnu Munzir tadi nukil-nukil siapa yang kata haram ni, kemudian Imam Ibnu Munzir kata, wa rawaina, dan telah meriwayatlah oleh kami bi isnadin fihi, dengan sanad-sanad yang padanya pada sanad-sanad tu maqalun, ada beberapa perkataan. Siapa? Daripada Tawusin, daripada Tawus, wa Ata'in, Ata' Mujahidin dan Mujahid, annahum, bahwasanya mereka itu Tawus, Ata', Mujahid, qalu, telah berkata oleh mereka itu Tawus, Ata', Mujahid, in adraka az-zawja asy-syabaqu amaraha an tatawadda'a thumma asabaha in sya'ah. Okay. In adraka, jikalau mendapati, az-zawja maf'ul bih muqaddam, asy-syabaqu tu fa'il. Mendapati, kalau ikut terjemah, adraka asy-syabaqu az-zawja, berasa nak seks. Tu orang dia punya terjemah. Berasa nak jimak tu, asy-syabaq. Asy-syabaq tu mendapati suami. Mana? Asy-syabaq tu yang pergi ke suami. Tu adraka asy-syabaq az-zawja. Suami tu mendapati diri dia bergelora syahwat dia. Gitu. Maka sekarang ni isteri tak mandi lagi, maka amaraha, menyuruh ia suami akan isteri anta tawadda'a tu takwil masdar maf'ul bih kedua. Suruh berwuduk ia isteri tadi. Thumma asabaha, kemudian bersetubuhlah ia suami akan haid itu insya'a, jika berkehendak ia suami. Makna menurut Tawus Mujahid, kalaulah suami dah bergelora syahwat dia tak mau mandi, dia suruh wuduk saja, kemudian boleh dia setubuh. Tapi ni bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Ni nak kata ni ada pandangan. Nak kata, okey, dia begini Kalau Imam Nawawi sebut far'un fi madhahibil ulama, kena ambil perhatian. Maknanya dia nak buat kesimpulan daripada seluruh perbahasan kita yang bahas sebelum ni dengan qaul ulama mana yang sokong. Supaya bila kita dengar orang mengajar, kalau ada mengajar gini, suami boleh saja minta isteri tadi ambil wuduk kemudian setubuh. Maknanya dia tu sudah terkeluar daripada mazhab Asy-Syafi'i dan tidak tepat pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, tapi tidak sesat. Sebab ada qaul. Cuma tak kenalah. Kabur gitu, habaq gitu tak kena.
Tak kena, tak tepat menurut mazhab Syafi'i. Tapi tidak sesat sebab ada qaul. Kalau semua mazhabil ulama yang Imam Nawawi nukil ni, tak ada langsung yang macam ustaz tu kata, yang macam orang tu mengajar kata, tu baru kita kata sesat. Sesat dalam fiqh lah. tak jumpa qaul, tak jumpa jalan. Tu contoh. Okey. Qala Ibnul Munziri, telah berkata oleh Ibnul Munzir, wa asahhu min hadha, dan bermula pandangan yang asah daripada ini mana? Daripada yang kata suami boleh menyuruh isteri dia berwuduk tu, yang lebih asah daripada pandangan ini, an Ata'in, daripada Ata', wa Mujahidin, daripada Mujahid. Okey, dia maknanya Mujahid dan Ata' ni ada dua riwayat. Ada yang kata, riwayat yang pertamanya kata, suami suruh isteri yang haid, yang suci daripada haid itu berwuduk saja, kemudian boleh wati bila-bila saja. Tapi yang asah, yang lebih asah pandangan daripada Ata' dan Mujahid tentang masalah ni ialah khabar muwafaqatul qaulil awwali, iaitu bersepakat dengan qaul yang pertama. Apa qaul yang pertama? Hukumnya haram juga suami tersebut mewati isteri dia dalam keadaan isterinya itu suci daripada haid dan belum mandi. Itu pandangan Ata' dan Mujahid yang lebih asah, kata Imam Ibn Munzir. Qala, dan dah Tawus macam mana? Tadi Tawus kan kata begitu, Tawus macam mana? Qala Ibnul Munziri, telah berkata oleh Imam Ibnul Munzir. Kata apa? Maqul qal wala yathbutu, tidak sabit ia an Tawusin, daripada Tawus tidak sabit fa'il, khilafu qawli Salimin, berbeza pandangan dengan pandangan Salim. Salim apa? Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah kan dia tu mengatakan haram. Tu dia kata tadi, qala jumhurul ulama kadza hakahul Marwardi anil jumhur wa hakahu min Munzir an Salim bin Abdillah. Jadi Tawus ni tidak sabit khilaf. Maksudnya apa? Maksudnya Tawus ni sepakat juga dengan Salim sebenarnya. Tak sabit khilafnya pandangan Salim bin Abdillah tadi dengan Tawus. Kerana kalau ikut ibarat yang sebelumnya, Imam Ibn Munzir riwayat ni seolah-olah macam berbeza pandangan. Imam Salim kata tak payah, tak boleh suami mewati kalau belum mandi. Tapi Tawus kata, boleh dah, suruh dia berwuduk, boleh dah selalu jimuk dia. Maka Imam Ibn Munzir berkata tidak sabit khilaf pandangan dengan Salim tadi oleh daripada Tawus. Kalau zahir ibarat hak tadi tu macam khilaf, tapi sebenarnya tidak sabit khilaf. Qala, telah berkata ia Imam Ibn Munzir, fa idza batala an yasihha an haula'i. Okey. Jadi kita sekarang ni Imam Ibn Munzir kan dia riwayat daripada Tawus, Ata', Mujahid. Seolah-olah tu pandangan kedua lah, kan? Maka dia kata fa idza, maka apabila batal ia oleh an yasihha, ay sihhatulah, takwil masdar jadi fa'il batala. Ay yasihha an haula'i qaulun thanin. Qaulun tu fa'il yasihu, thanin mudhaf sifat qaulun. Jikalau batalah oleh sahnya daripada mereka itu an haula'i, ay an haula'i Tawus wa Ata' wa Mujahid qaulun thanin. Okey, sekarang ni kita katakan ada pandangan sahih daripada pandangan yang kedua daripada Tawus, Ata', Mujahid yang kata suruh wuduk pun selesai dah. Tapi bila kita kata kalau batal lah pandangan tu, kalau kita kata pandangan kedua tu batal lah, sebab kita kata Mujahid dengan Ata' ni ada pandangan lebih asah lagi yang sepakat dengan pandangan pertama, iaitu haram jima'. Dan pandangan Tawus itu tidak sabit khilaf dengan pandangan Salim, yang menunjukkan Tawus juga seolah-olah menyokong pandangan yang pertama. Maka kalau kita batalkan pandangan kedua mereka ni, kana al-qaulul awwalu kal ijma'. Adalah qaul yang pertama, iaitu tahrimul wata'. Itu kal ijma' ay sabitan. Kaf ta'alluq satu mahzuf, khabar kana taqdiruhu kainan. Sabit ia, sabitan. Sabit ia kal ijma'i, seperti ijma' ulama. Sebab sekarang ni kalau kita nak kata ijma' mesti sepakat belaka. Sekarang ni Tawus, Ata' dan juga Mujahid, Imam Ibn Munzir pernah riwayatkan sanad dia yang mengatakan dia ni tak payah mandi. Tak payah mandi, suami suruh isteri tu wuduk saja dia boleh jimak dah. Maka Ibn Munzir pula dia kritik ataupun dia komen balik, kata Mujahid dengan Ata' ada pandangan yang lebih asah daripada pandangan tadi, iaitu pandangan yang lebih asahnya muafakat dengan hak pertama, iaitu haram juga.
Tapi untuk Tawus pula, dia kata sama juga, Tawus juga muafakat dengan pandangan pertama kerana tidak sabit khilaf dengan qaul Salim, yang mana Salim mengatakan haram wati. Maka bila kita kata batal tiga-tiga pandangan yang mengatakan kena wuduk saja ni, maka seolah-olah macam ijma' lah. Sebab apa dia kata kal ijma', seperti mana seolah-olah ijma'? Sebab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ada pandangan dia mengatakan bahawasanya kalau perempuan haid berhenti pada haid, boleh suami turun jima' kalau kurang 10 hari. Tu nanti akan datang lah. Sebab tu dia kata kal ijma', dia tak kata ijma' mutlaqan ataupun ijma' biyaqin. Bila niza' tidak. Hadha al-madhkuru, bermula ini yang tersebut itulah kalamu Bani Munzir, kalam Imam Ibnu Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, selesai. Baru kita pergi pandangan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu dia kata kal ijma', kerana Abu Hanifah ni saja yang lain. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata oleh Imam Abu Hanifah. Kita ingat sekali lagi, Abu Hanifah bukan mazhab Hanafi. Kalau kita berpandangan Abu Hanifah mazhab Hanafi, maka kita tidak jauh beza dengan Salafi Wahabi lah. Bila kita kata Imam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata lain. Kenapa mazhab kata lain? Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i nak kata pandangan itu mazhab Asy-Syafi'i, dia kena the scholars of Asy-Syafi'iyah yang perlu buat keputusan, ulama Asy-Syafi'iyah yang perlu buat keputusan terhadap satu isu, mana yang mu'tamad, hak tu. Dengan illah, dengan dalilnya. Ulama-ulama yang berkemampuan untuk mencari pandangan mu'tamad daripada khilaf ashabus Asy-Syafi'iyah, hak tu yang mu'tamad. Bukan Imam Syafi'i itu sendiri mazhab, mewakili mazhab Asy-Syafi'i. Dengan makna tak boleh bercanggah. Itu bermakna Imam Syafi'i dan ashab ulama mazhab Syafi'i tidak bertaksub dengan Imam Syafi'i. Tu. Sama juga bila kata qala Abu Hanifah, boleh jadi mazhab Hanafiyah lain pandangan mu'tamad dia. Nak tahu macam mana? Pergi kepada kitab mazhab Abu Hanifah. Pergi kepada kitab mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pergi kepada kitab mazhab Maliki. Kitab macam kita. Mazhab Asy-Syafi'i tak guna al-Um, kita guna Safinatun Najah, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Zubat Ibn Ruslan, Fathul Qarib, Hasyiah Bajuri, Fathul Mu'in, Hasyiah I'anah, Fathul Wahhab, Syarah Bijirmi, Hasyiah Bijirmi, Minhajul Talibin, Tuhfah, Mughni Nihayah. Hak tu yang belakang-belakang tu sudah tapis elok dah pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cuma kitab-kitab mutawalat nak menerangkan lagi isu-isu supaya lebih jelas. Dan kadang-kadang kitab mutawalat tidak ditapis, tidak dimuhadzabkan, tidak ditapis dengan suci, maka perlu kepada ulama mutaakhirin tarjihkan mana hak tu, mana tidak. Maka qala Abu Hanifah, telah berkata oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata in qata'a damuha damul haid, jikalau terputuslah oleh darah orang perempuan yang haid, tetapi putus tu li aktsaril haidhi, bagi sebanyak-banyak haid. Nanti kita akan datang, kita akan bahas sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, lagi apa? Kebiasaan haid. Okey. Sebab yang tiga-tiga ni, sekurang-kurang haid, seghalib haid dan juga sebanyak-banyak haid ni, bukan bermaksud ghalib haid ni, ni kadang isu juga ni, ghalib haid 6-7 hari. Bukan bermakna kalau 5 hari saja mari haid, dia tu istihadah. Tu bengong lah. Ataupun mari 8 hari haid, 9 hari haid, 11 hari haid, istihadah bukan. Nak kata ghalib haid perempuan. Makna boleh tak bercanggah? Boleh canggah. Cuma sebanyak-banyak haidnya 15 hari. Macam mana 15 hari? Macam mana 24 jam? Muttasil mufasil akan datang dalam bab dia. Okey. Jadi Imam Abu Hanifah berpandangan sebanyak-banyak haid itu wahwa, dan bermula dia di aktsarul haid 10 ayyamin indahu inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah sebanyak-banyak haid bukan 15 hari. Menurut istiqra' dia 10 hari saja. Menurut istiqra' dia. Jadi sekarang ni istiqra' para imam mujtahid mutlaq, iaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bertaraf dhanni, kerana istiqra' itu istiqra' ghairu tam. Istiqra' yang tidak sempurna, ghairu tam, yufidu dhanni. Yufidu dhanna, memberi faedah dhan. Tapi kalau istiqra' tam, yufidu yaqin, memberi faedah yaqin. Tapi istiqra' tam tak akan boleh berlaku, kerana bukan semua perempuan Imam Syafi'i tanya.
Tapi perempuan di tempat dia yang ditanya, ghaliknya begini. Maka dia buatlah kaedahnya. Tu. Sebab itu dalam sehari akan datang, kaedah istiqra' Imam Syafi'i, satu hari sekurang-kurang haid, 15 hari sebanyak-banyak haid. Kalaulah dia ni sokmo keluar 23 jam, 23 jam, 23 jam. Adakah boleh dikira haid kerana adat dia memang macam tu sampai mati? Contohlah, sampai mati. Start balik sampai mati 23 jam, 23 jam, 23 jam. Adakah boleh kita iktirafkan 23 jam itu sebagai haid? Tetap tidak boleh. Walaupun dia sudah beradab begitu sekalipun, kerana istiqra' Imam Syafi'i lebih didahulukan dan lebih dikuatkan. Tetap 23 hari yang dia mari itu istihadah, makna dia tidak pernah haid. Yang adanya istihadah belaka. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian bila seorang putus haid pada tempoh 10 hari. Dah hari ke-10 ni, hari ke-10 putus haid. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, halal wat'u, halalah oleh tubuh fil hali pada ketika itu. Pada ketika, ay fi halil inqita', pada ketika putusnya darah. Ingat 10 hari ya. Ini mazhab Abu Hanifah sahaja. 10 hari. Ni hari ke-10 ni, berhenti. Boleh jimak lalu. Tanpa perlu mandi. Wa in inqata'a ay inqata'a damul haid, dan jika terputus oleh darah perempuan yang haid, li aqallil haid, bagi sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid ni kalau ikutkan nanti perbahasan sebelah ni makna dunal asyarah, bawah daripada 10 hari. Sebab saya akan datang, dia akan bahas kenapa Imam Abu Hanifah pandangan dia macam ni, pelik. Kenapa bawah 10 hari kena mandi? Kalau 10 hari sebanyak-banyak haid tak payah mandi. Apa ilah dia? Apa sebabnya, apa hujah? Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, ashab Asy-Syafi'i, dia kritik habis. 3 hujah. Hujah dari sudut qiraat, hujah dari sudut bahasa, hujah dari sudut akal. Tiga hujah mazhab Imam Syafi'i, al-ashab Asy-Syafi'iyah menghujahkan kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah kata begitu? Sedangkan hujah qiraat kalah. Hujah bahasa tak betul juga. Hujah akal pun kalah juga. Tiga-tiga hujah ni diberikan oleh al-ashab Asy-Syafi'iyah. Punya ketat dan punya hebatnya ulama mazhab Asy-Syafi'i. Punya hebatnya ulama mazhab Asy-Syafi'i mengikuti Al-Quran was sunnah. Ini lawan-lawan Al-Quran was sunnah, Al-Quran was sunnah. Seolah-olah mazhab ni macam tak ikut Quran sunnah. Tidak betul memandang ataupun menampakkan, walaupun dia kata tidak melekehkan mazhab, tidak melekehkan Imam Syafi'i dan sebagainya, tetapi perkataan itu kalau menunjukkan dia tu melekehkan mazhab. Macam orang kata lah, dia duduk mengumpat orang, gunggang orang, lepas tu dia kata saya tak mengumpat. Tak mengumpat tu mengumpat lah, hakikatnya sudah mengumpat. Faham? Dia duduk cakap gunggang orang, saya bukan nak kata nak hina dia, tapi hina tu. Tapi bukannya boleh bergantung dengan perkataan. Memang dia tak celak, Imam Syafi'i bodoh, tak kata gitu. Kau habis cerita. Dia tak kata mazhab Syafi'i ni merepek. Tak ada gitu. Jangan kita kata mereka tu mencela Imam Syafi'i, tak betul. Sebab mereka tidak ada celak Imam Syafi'i. Kecuali ada sungguh lah. Dia kata Imam Syafi'i bodoh, Imam Syafi'i tu bengong. Tu memang celak sungguh lah. Tapi kembali kepada Quran Sunnah tu, seolah-olah mazhab ni bukan Quran dan Sunnah, bukan berorientasikan Quran dan Sunnah. Itu salah. Kita boleh tengok hujah Imam mazhab Syafi'i tentang kenapa tidak betulnya Imam Abu Hanifah punya pandangan ni. Dia hujah ni, hujah ilmiah dipanggil. Hujah dari sudut qiraat. Qiraat ni Al-Quran. Hujah dari sudut ahli bahasa, sudut akal. Kata muallif rahimahullah, wa in inqata'a li aqallihi lam yahulla, niscaya tidak halal ia wati. Jadi kalau kurang 10 hari kering haid, dia belum mandi, tidak halal dia tu nak wati, tak boleh. Hatta ni yakni yahul. Yahil. Harus halal hatta taghtasila mansub bi an mudmarah. Hatta an taghtasila. An yang disembunyikan. Sehingga mandi ia perempuan, satu. Au tatayammama, ataupun dia tayamum ia perempuan. Wa tusalli, dan sembahyang ia perempuan. Fa in tayammamat, maka jikalau bertayamum ia haid, walam tusalli, dan tidak sama sekali sembahyang ia perempuan tadi, lam yahul al-wat'u, tidak halal sama sekali oleh wati, hatta yamdhiya waqtu salatin, sehinggalah berlalu oleh waktu sembahyang. Okey, dia ada dua lah, dia ada tiga.
Nak halalkan wati kalau berhenti darah kurang 10 hari, 3. Pertamanya kena mandi, baru halal. Tak ada air, tayamum, baru halal. Ataupun dia tayamum dan dia tidak semayang. Dia tayamum dan dia tidak semayang. Maka tidak halal wati tadi, melainkan setelah berlalu waktu semayang. Maknanya, dia 3. Pertamanya, kena mandi. Okey, ni proses lepas suci haid, lepas haid itu berhenti pada tempoh kurang 10 hari menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Pertamanya ialah mandi. Okey, mandilah, selesai. Mandi, lepas mandi, okey, selesai. Boleh jima'. Ataupun tayamum. Tayamum untuk semayang. Dan lepas tayamum, dia semayang. Lepas semayang, baru boleh jima'. Betul dia kata, tayammama wa tusalli. Ataupun dia tayamum dan dia tak semayang. Maka, tak boleh wati lagi bila tayamum sebab dia tak semayang. Maka, kena tunggu sampai keluar waktu semayang, baru boleh wati dia. 3 cara. Ni kalau, bukan 3 cara, makna 3 apa ya? 3 masalah, 3 penyebab yang boleh menyebabkan dia tu halal untuk jima. Untuk menurut Imam Abu Hanifah. Selesailah untuk Imam Abu Hanifah. Saya akan datang di hujah lah. Wa qala Dawud al-Zahiri. Al-Zahiri ya, bukan al-Zadihi. Kitab kita al-Zahiri. Salah lagi. Saya takkan salah. Al-Zahiri, pendiri mazhab al-Zahiriyah. Yang mana dia sebut dulu ijma' dia. Khilaf dia tak diambil kira langsung dalam ijma' dan khilaf ulama. Dia kata apa? Idza ghasalat. Idza ghasalat farjaha farjal haid halal wat'u. Ni lagi ringkah, tak payah mandi kata dia. Basuh ia perempuan haid akan faras orang haid, niscaya halal wat'u, halal oleh fa'il wati. Suruh basuh saja, kukar selesai. Tak payah mandi. Jadi Imam Daud al-Zahiri ni dikira khilaf tak? Tidak dikira khilaf kerana Imam Daud al-Zahiri la yu'taddu bihi fil khilaf wal ijma'. Tidak dibilangkan Imam Daud al-Zahiri ni pada bab khilaf dan ijma'. Tidak. Maka abaikan saja. Tak boleh nak amal. Habis. Wahaka an Malikin. Dan menghikayat. Wahaka ataupun wahukia. Wahukia dan dihikayatkan an Malikin. Daripada Imam Malik. Naib fa'il. Tahrimul wat'i. Akan pengharaman wati. Bila haram tu? Idza tayammamat. Ketika bertayamum ia perempuan haid. Perempuan haid ni makna perempuan yang sudah suci haid lah Inda faqdil ma'i, ketika ketiadaan air. Ikut Imam Malik rahimahullah, dia kata kalau tak ada air dan bertayamum, tayamum ni tidak menjadikan sebab menghalalkan wati. Ni pandangan Imam Malik. Mazhab Malikiyah, wallahu a'lam, pergi tengok sendiri dalam mazhab dia. Hakadha naqala hakadha al-mazkuri. Begitulah. Tu tambih. Hakadha. Gitulah. Gitu tu ha litambih. Hakadha. Gitulah. Gitulah bahasa Arab, bahasa Melayu kalau terjemah. Hakadha. Gitulah yang tersebut itu naqala ashabuna, telah menukillah oleh ashab kita Asy-Syafi'iyah, wa ghairuhum wa ghairu ashabina, dan selain daripada ashab kita Asy-Syafi'iyah akan maf'ulun bih hadzal khilafa, akan ini khilaf yang tersebut ialah ada yang kata kena wuduk pun boleh, ada yang kata basuh farah pun boleh, dengan perbahasan dia sekali mutlaqan, secara mutlak, kama zakartuhu, seperti mana telah menyebut oleh aku Imam Nawawi, akan hadzal khilaf. Aku nukil saja. Wa qala Ibnu Jarir, dan telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir radhiyallahu taala anhu. Ibnu Jarir kata apa pula? Ajma'u ala tahrimil wat'i hatta taghsila farjaha wa innamal khilafu ba'da ghuslihi. Mana hasil daripada pandangan-pandangan yang kita boleh kata khilaf tu, ajma'u, berijma' oleh mereka itu ulama, ala tahrimil wat'i, atas mengharamkan wati, hatta taghsila farjaha, sehingga basuh oleh perempuan itu akan maf'ul bih farah perempuan. Okey, mazhab Syafi'i kata haram jima' kecuali mandi. Tawus, Mujahid dengan Atha, kalau kita kata mereka tu syaratkan wuduk baru boleh wati. Imam Abu Hanifah bawah 10 hari baru mandi. Kalau 10 hari tak payah mandi, boleh terus jima'. Imam Dawud al-Zahiri kata basuh farah saja.
Kesemua pandangan ni, ijma' kata wajib basuh. Jadi Imam Abu Hanifah walaupun kata aktsarul haid 10 hari boleh jima' lalu, makna kena basuh dulu. Baru jima'. Apatah lagi mazhab kita yang mandi ni, lagilah basuh. Yang kata berwuduk pun, pandangan mengatakan berwuduk pun boleh. Pun wajib basuh. Ijma' ulama' kata basuh. Cuma, ya khilafnya, wa innamal khilafu hanya sanya bermula khilaf itu, ba'da aisabitun sabit ya khilaf, ba'da ghuslihi ghusli farjiha. Selepas daripada membasuh akan farasnya, faras perempuan. Baru khilaf sama ada mandi ke, wuduk ke, tak payah mandi ke, atau basuh, memang basuh saja. Selesai. Kemudian dia nak bahas pula berkaitan dengan hujjah Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata dia, wahtujja li Abi Hanifah, dan dibuat hujjah bagi Abu Hanifah. Dibuat hujjah bi annahu dengan bahawasanya nyasha'an khabar anna yajuzus saumu, haruslah oleh puasa, wa talaqu dan talaq. Ni sepakat dengan kita lah. Seorang perempuan yang selepas habis haid dan belum mandi boleh kena talak, boleh saum, boleh puasa. Tapi dia kata wa kadzal wata'u. Wa kadza ay wa kadza wa kadza ay wa kadza as-saumi wat talaqi al-watu. Dan seperti mana puasa dan talak, begitu juga harus bagi wati. Tu Imam Abu Hanifah. Tapi dia tak buat qaid kat sini. Kita ambil balik hak tadilah, wati yakni wati kalau aktsarul haid. Pada 10 hari. Itu 10 hari itu sebanyak-banyak haid menurut Imam Abu Hanifah. Dan berhenti haid waktu tu, tak payah mandi, boleh terus jima', tapi kena basuh lah. Okey. Kalau sebelum 10 hari baru wajib mandi. Wali anna tahrimal wat'i itu. Okey, itu dia kata maka wati ni sama macam talak dan saum, dengan makna kalau berhenti saja boleh jima'. Tak payah mandi pun tak apa. Kalau aktsarul haid. Kalau kurang wajib mandi. Okey. Lepas tu dia kata wali anna tahrimal wat'i, dan kerana bahawasanya pengharaman wati itu huwa ialah lil haidhi ay sabitun, sabit ia lil haidhi kerana haid. Kita mazhab Syafi'i, tahrimul wat'i, pengharaman wati itu bukan sebab haid, tapi sebab hadathul haid. Hadath haid. Beza. Haid dengan hadath haid beza. Hadath haid baki, masih tertinggal lebih walaupun sudah habis haid. Tapi kalau darah haid itu habis bila tak nampak darah. Jadi seseorang berhenti haid, maknanya darah dia tak keluar. Itu berhenti haid, tapi hadas masih berbaki tak? Hadas masih berbaki. Hadas haid. Hadas haid ni hadas besar, yang mewajibkan mandi kalau nak setubuh. Beza dengan hadas janabah. Tu tak payah mandi. Tak payah mandi, tak payah jima'. Tak payah jima' dah. Tak payah syarat mandi untuk jima'. Gitu. Tu Maka dia kata, menurut Imam Abu Hanifah, pengharaman wati tu sebab haid. Jadi kalau habis haid, boleh lah. Tu dia kata tu. Habis haid selesai, aktsarul haid, bolehlah jima' lalu. Tak payah dah mandi-mandi. Tapi kecuali bawah 10. Wa qad zala, dan sungguh telah hilang ia haid. Sekarang ni telah hilang kan? Maka bolehlah dia jima'. Maka dia kata wasarat al-haidu, maka jadilah perempuan haid itu kainan adalah ia kal junubi, seperti orang junub. Orang junub boleh tak jima'? Boleh. Orang junub boleh tak jima'? Boleh jima'. Buktinya Nabi SAW bersetubuh dengan seluruh isteri dia pada satu malam dengan satu mandi. Mana bolehlah. Maka Imam Abu Hanifah, ketika perempuan tersebut keluar darah haid, maka dia seperti hadas haid. Dia maknanya dia tu hadas besarnya kategori haid. Selepas haidnya kering dan belum mandi, Imam Abu Hanifah kalau aktsarul haid, dia kiaskan macam junub. Makna perempuan ni macam kategori junub. Bukannya haid lagi, kerana haid sudah tiada. Itu mazhab kita, hujah kata bukan dengan haid, tapi hadathul haid. Haid memang dah habis, tapi hadathul haid baki tak? Masih berbaki. Maka kita pun berhujah. Imam Nawawi bawa hujah kita. Wahtajja ashabuna. Ini hujah dari sudut qiraat. Ini hujah dari sudut qiraah. Maka dia kata wahtajja, dan telah berhujahlah oleh ashabuna, oleh ashab kita Syafi'iyah, biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahiyad,
maka hendak jauhilah oleh engkau wahai suami-suami akan isteri-isteri fil mahid, ketika mana ni? Pandangan mazhab Syafi'i kita ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn, dan tidak boleh kalian mendekati akan mereka sehingga mereka ni suci. Fa idza tatahharna fa'tuhun, maka apabila mereka ni suci, maka datanglah oleh kalian para suami akan mereka itu para perempuan, para isteri. Okey, sekarang ni tatahharna, yathurna ni apa maksud dia? Suci sungguh ke atau kena mandi atau macam mana? Ni surah Baqarah. Maka dia kata, wa qad ruwiyah, ni hujah mazhab Syafi'i dari sudut kita kata dah. Imam Syafi'i, ashab Syafi'i dia beri 3 hujah. Pertama hujah qiraat, kedua hujah lughah, ketiga hujah akal. Sekarang ni kita bahas hujah qiraat. Dia kata waruya wa qad ruya, sungguh telah diriwayatkan akan hatta yatahurn. Perkataan firman Allah Taala hatta yatahurn tu bitakhfifi wat tasydidi. Ini kalau tak mengaji qiraat tak boleh bahas ni. Sebab tu guru kita Ustaz Tirmizi Taha hafizahullah taala selalu dipesan kata, sekarang ni orang yang mengaji kitab, alim bab kitab, tak alim qiraat. Yang alim qiraat, tak alim bab kitab. Jadi bila orang alim kitab, bila jumpa bab qiraat, dia akan baca saja sebab tak reti qiraat. Tak belajar qiraat. Situnya kat situ, kat bab qiraat, orang qiraat lah yang boleh ya. Orang qiraat boleh lebih. Lepas tu orang qiraat tak reti baca kitab pula. Zaman sekarang, realiti zaman sekarang. Bila jumpa perbahasan berkaitan qiraat, orang-orang tutup pekoh yang tak mengaji qiraat ni, sekadar boleh tahu lah, sekadar sebut je lah. Sekadar sebut tungtang, sekadar sebut saja. Ni kalau orang tak tahu mengaji tak mengaji qiraat ni, dia sebut je lah hatta yathuni bitakhfif wa tasydid, dengan ringan dan dengan kuat. Sudah. Dengan ringan dengan tasydid. Macam mana? Dengan ringan dengan tasydid ataupun dengan tanpa tasydid dengan tasydid. Apa yang tasydid, apa yang tidak tasydid? Kalau orang tak ngaji qiraat tak jadi. Maka kita sekarang ni penuntut ilmu jangan pilih ilmu. Walaupun kita ni ijazah sarjana muda usuluddin syariah, ngaji qiraat. Yang ijazah sarjana muda qiraat, ngajilah hak lain. Ilmu ni satu. Dia tidak boleh bercerai tangga. Kalau satu, kalau bercerai tangga habis cerita kita. Hatta yathur. Okey, sekarang ni ada 2 riwayat. Bitakhfifi, dengan takhfif. Takhfif ni tidak ada sabdu lah. Tidak ada tasydid, sabdu. Mana yatahur ni takhfif. Tidak ada sabdu. Wat tasydid ataf kepada at-takhfif, iaitu dengan bacaan tasydid. Macam mana bacaan dia? Yatahharn. Tu bacaan tasydid. Yatahharn. Tu bacaan tasydid. Okey, ada 2 qiraat. Wal qira'atani, dan bermula 2 bacaan ini fis sab'i ay sabitani, sabit ia 2 bacaan at-takhfif dan tasydid ni dalam as-sab'i. As-sab'i ni apa? Qiraat 7. Qiraat 7 kalau ikut tertibnya Nafi' Ibnu Kathir. Nafi' Ibnu Kathir. Ibnu Amir. Tak ingat lagi tu. Nafi' dia punya anak murid dia 2 riwayat, iaitu Qalun dan Warash. Kemudian Ibnu Kathir murid dia Bazzi Qumbul. Kemudian Ibnu Amir anak murid dia Ad-Duri As-Susi. Kemudian yang keempat Abu Amrin anak muridnya adalah Hisham Ibnu Zakwan. Kemudian Asim anak murid dia Syu'bah Hafs. Kemudian Hamzah, qiraat ke-6, Hamzah anak murid dia Khalad. Kemudian qiraat yang terakhir Kisai, anak muridnya Abul Harith, betul. Anak muridnya Abul Harith dan juga Ad-Duri. Tu qiraat 7. Ada lagi, kalau yang kira 10 ada pula Ya'qub, Khalaf Al-Bazzar dan sebagainya. Okey, yang baca dengan tasydid siapa dia? Syu'bah an Hafs. Syu'bah an Asim. Riwayat Syu'bah an Asim. Quran kita ni Hafs an Asim.
Ada kiraat adik-beradik dia, anak murid dia yang lain, kawan dia, iaitu Syu'bah an Hafs. Syu'bah an Asim. Hafs lagi. Hafs an Asim, Syu'bah an Asim. Hafs baca dengan takhfif. Sebab tu ayat Quran kita, yatahurn. Itu takhfif, ya takhfif. Syu'bah baca tasydid. Yatahharn. Yang baca tasydid lagi, Hamzah. Iaitu, Hamzah ni kiraat. Muqri dia panggil. Siapa yang riwayat pada Hamzah? Khalaf dengan Khallad. Khalaf dengan Khallad, yatahharn. Okey. Lagi, siapa yang baca lagi? Al-Kisai. Al-Kisai, anak murid siapa dia? Abul Harith dan juga Ad-Duri. Yang saya sebut kiraat 7 tu ikut turutan. Ikut apa? Ikut turutan. Jangan semabuk, jangan merepek. Merepek maksudnya, saya nak pilih yang pertama adalah Kisai. Kemudian yang kedua, Asim. Tidak, jangan. Dia ikut turutan. Macam Pekoh. Pekoh dia punya ikut turutan siapa dia? Pertama, Hanafiyah. Kedua, Malikiyah. Ketiga, Syafi'iyah. Keempat, Hanabilah. Tu dia punya disiplin dia lah. Disiplin cara nukil. Jadi yang baca, untuk kiraat 7, yang baca, yatahharna. Yatahharn. Dengan tasydid ialah 3 kiraat. Pertamanya, Syu'bah an Asim. Makna Hafs an Asim macam takhfif. Ni riwayat Syu'bah daripada Asim. Kemudian kiraat Hamzah. Hamzah ni anak murid dia 2, Khalaf, Khallad. Dua-dua ni baca tasydid. Dan Kisai, anak murid dia apa dia? Abul Harith dan juga Ad-Duri. Dua-duanya ni baca tasydid. Tu. Kemudian kata mu'alif, dia gitu lah. Jadi kalau contoh riwayat anak murid di bawah guru yang sama, tetapi cara baca yang berbeza, cara kita nak nukilnya ialah riwayat Syu'bah an Asim. Tapi kalau dua-duanya sama, anak muridnya yang terkenal tu dua-duanya sama bacaan dia, maka kita pergi kepada kiraat lalu, iaitu guru dia. Kiraat Ibnu Kathir contohnya. Padahal anak murid dia Bazi Kumbul. Bazi Kumbul baca sama contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Dua-duanya baca begitu. Maka kita kata ini kiraat Ibnu Katsir. Tak payah dah kata Bazi riwayat Ibnu Katsir, Kumbul riwayat Ibnu Katsir, tak payah. Terus Ibnu Katsir. Faham? Ini hujah kiraat nak menghujahkan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahawasanya kurang 10 hari kena mandi, kalau 10 hari berhenti tak payah mandi haid tu. Maka kata muallif rahimahullah Imam Nawawi, fa qira'atut tashdidi sarihatun fi ishtiratil ghusli. Maka bermula kiraat bacaan secara tasydid itu khabar sarihatun, jelas ia kiraat yang baca tasydid itu sarih, jelas fi ishtiratil ghusli, pada mensyaratkan mandi. Jadi bila kiraat baca hatta yatahharn, okey, yatahurn itu fi'il mudhari'. Buat sendiri. Yathuru, yathuran, yathurun. Tathuru, tathuran, yathurna. Jadi hunna yathurna. Kalau fa idza tatahharna, tatahharna fa'il madhi. Apabila telah mereka suci. Apa dia? Tatahhara, tatahhara, tatahharu, tatahharat, tatahharata, tatahharna. Gitu. Jadi tatahharna pun hunna, bezanya fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tu tasrih dia. Wa qira'atu takhfifi, dan bermula bacaan takhfif, bacaan yang tanpa tasydid ni, yustadallu biha biqira'ati takhfif, ditunjukkan dengan bacaan qiraat takhfif itu min wajhain, daripada dua wajah, dua pandangan. Bila baca yatahurn, apa maksud dia? Dua pandangan. Ahaduhuma ahadul wajhain, bermula salah satu daripada dua wajah itu. Maknaha bermula maknanya, makna apa? Makna qiraatut takhfif. Bila kita baca yathurna tu, maka maknanya ialah yaghtasilna, mandi oleh mereka itu para perempuan. Mana kalau baca yatahharna dengan tasydid, confirm tu suruh mandi. Okey, maknanya peluang Abu Hanifah nak kata tak payah mandi tu dekat takhfif lah, yathurn. Okey, yathurn ni apa dia punya hujah dia? Apa makna dia? Dua makna. Pertamanya,
ialah mandi juga. Tak boleh lah. Mandi juga. Wa hadzal ma'na, bermula makna ini, makna suruh mandi ni syai'un. Terkenal fil lughati, dalam bahasa Arab. Fayusaru ilaihi, maka dijadikan padanya pada ghusl itu jam'an, sebagai jamak, kerana jamak bainal qira'ataini, antara dua qiraat. Mana yatahur dengan yatahhar, atas makna pertama ni makna sepakatlah, dua-dua ni makna mandi. Nak kata yatahhar, hak tu dengan tasydid memang confirm mandi. Yatahur dengan makna pertama memanglah makna mandi. Makna mandi juga, makna yatahur dengan yatahhar itu sama makna pada makna yang pertama, yatahurna, iaitu mandi. Maka jadilah maknanya mandi, sepakat antara dua qiraat ni, yang mana qiraat yatahurna dengan baca takhfif tu dengan makna pertama. Tapi ada makna kedua bagi yatahurna, iaitu wathani, wal ma'na tsani, dan bermula makna kedua, annal ibahata, bahwasanya keharusan itu, ibahah sini ialah ibahatul wat'ilah, mengharuskan wati itu, mu'allaqatun bisyartaini, digantungkan, ditaklikkan, digantungkan akan dia, akan ibahah itu tergantung dengan dua syarat. Mu'allaqatun itu isim anna, al-ibahata itu isim. Al-ibahata isim anna, mu'allaqatun khabar anna. Mana dua syarat tu? Ini baca hayat hurna dengan takhfif. Maka dia ada makna yang kedua. Makna yang keduanya ialah dia kena ada dua syarat. Ahaduhuma, salah satu daripada syaitan, inqita'u damihinna, terputus darah perempuan-perempuan, putus darah. Jadi yatahurna dengan makna yang kedua ni ada dua kaitan, dua syarat. Pertamanya kena putus darah. Wathani tatahhar, bukan dengan baca masdar, tatahhuruhunna, ialah dengan suci mereka itu para perempuan. Apa suci itu? Wahwa, dan bermula dia tatahhuruhunna ightisaluhunna, mandi mereka itu para perempuan. Mandi juga menuju Quran. Tak ada pun yang kata semata-mata putus darah selesai boleh jimak, tidak ada. Maka terbatallah hujah Abu Hanifah dengan hujah pertama dengan hujah qiraat. Yatahharna, kalau baca dengan tasydid tidak ada khilaf, hak tu memang makna mandi. Kalau yatahurna ada dua makna. Makna pertama mandi. Kalau makna pertama mandi, maka dia sepakat dengan bacaan tasydid, iaitu yatahharna dengan yathur, dengan makna mandi. Tapi ada makna kedua bagi yathurna, iaitu dia terikat dengan dua syarat. Pertamanya putus darah, dan yang kedua mandi juga. Tak ada yang kata basuh saja, atau yang kata putus darah saja, tak ada. Tu hujah apa? Tu hujah qiraat. Kemudian hujah kedua dia buat mari pula hujah lisan ataupun hujah ahli bahasa. Untuk menolak pandangan Abu Hanifah yang mengatakan kurang 10 hari itu tak wajib mandi, kalau 10 hari aktsarul haid tak wajib mandi untuk setubuh. Itu insya-Allah taala akan datang pula kita akan bahas berkaitan dengan hujah kedua ke atas Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan 10 hari yang menurutnya aktsarul haid, sebanyak-banyak haid itu kalau berhenti darah tidak perlu mandi, boleh terus jimak, dan kalau berhenti 10 bawah 10 hari wajib mandi baru boleh jimak. Apakah hujah dari sudut ahli lisan, dan apakah macam mana tafsiran qiraat itu betul ke tidak? Mungkin ada rad, ada kritikan terhadap tafsiran pada makna hujah qiraat. Semua akan datang insya-Allah taala pada sesi yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.